Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran Nahwu, bahasa Arab, dan insyaAllah kita akan sambung lagi bagi tajuk At-Tawabi'. Pada pelajaran yang lalu kita telah mempelajari jenis-jenis tawabi', iaitu At-Tawkid dan seterusnya An-Na'at. InsyaAllah pada kali ini kita akan mempelajari pula tajuk Al-Badal, salah satu jenis daripada jenis-jenis tawabi'. Al-Badal. Al-Badal bermaksud ganti dalam bahasa Melayunya. Dari segi istilahnya dalam pembelajaran Nahwu, bahasa Arab, Al-Badalu huwa tabi'un mumahhadun lahu bidhikri ismin qablahu ghairi maqsudin lidhatih. Badal adalah salah satu daripada jenis-jenis tabi' yang digunakan sebagai ganti daripada kata nama sebelumnya yang kita panggil mubdal minhu, yang sebenarnya bukan yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan ialah badal dan bukannya mubdal minhu. Baik, kita akan menerangkan dalam bentuk contoh dahulu sebelum kita pergi lebih lanjut. Dengan kata lain, maksud al-badal ialah perkataan yang menggantikan kepada perkataan mubdal minhu dari segi kehendak sebenar. Dan kehendak sebenar ini memberikan lebih penjelasan kepada pendengar dalam ayat tersebut. Baik, kita akan pergi kepada contoh dahulu. Lihat kepada contoh berikut. Wasala al-ustadhu Muhammadun ila al-madrasati. Ustaz Muhammad telah sampai ke sekolah. Baik. Al-ustadh, perkataan al-ustadh di sini lah yang dimaksudkan dengan mubdal minhu, iaitu perkataan yang terdapat sebelum perkataan Muhammad. Muhammad ialah badal, ya. Jadi perkataan badal ini adalah menggantikan kepada perkataan ustaz dari segi kehendak sebenar. Maksud sebenar siapa yang sampai di situ, iaitu ustaz. Siapakah ustaz tersebut? Ustaz Muhammad. Jadi di sini badal dapat menjelaskan lagi siapakah al-ustaz yang dimaksudkan, iaitu namanya Muhammad. Okey, insya-Allah antum semua dapat faham. Baik, kita akan teruskan kepada
jenis-jenis al-badal. Badal ada 3 jenis. Yang pertama adalah al-mutabiq. Yang kedua adalah al-ba'du minal kull, dan yang ketiga adalah al-ishtimal. Kita pergi yang pertama dahulu, badal al-mutabiq. Yutabiqul badalu al-mubdala minhu. Badal yang menyamai, yang bersesuaian dengan mubdal minhu. Okey. Badal mutabik adalah perkataan yang merupakan benda yang sama ataupun orang yang sama dengan apa yang dimaksudkan. Contoh, ini macam contoh tadi. Contoh tadi yang saya bagi tadi adalah contoh kepada badal al-mutabiq. Dhahaba al-ustadhu Ahmad ilal musalla. Dalam ayat ini badal ialah perkataan Ahmad. Ahmad menyamai mubdal minhu keseluruhannya, iaitu ustaz. Okey. Jadi Ahmad adalah ustaz. Ustaz itu yang dimaksudkan adalah Ahmad. Namanya Ahmad. Jadi badal mutabik, badal yang jelas, nyata, dan insya-Allah kita boleh teruskan kepada jenis yang kedua. Badal yang kedua ialah al-ba'du minal kull. Yakunul badalu juz'an minal mubdal minhu. Badal menyamai sebahagian daripada mubdal minhu. Okey, perkataan badal itu adalah sebahagian daripada mubdal minhu. Maksudnya yang kita maksudkannya adalah benda yang sebahagian, yang benda yang dipanggil part ataupun satu juzuk daripada mubdal minhu. Okey, mari kita tengok contoh. Qara'tul kitaba nisfahu. Saya membaca buku nisfahu, setengahnya. Badal dalam ayat ini ialah perkataan nisfahu, separuh, yang merupakan sebahagian daripada kitab. Untuk penutur menjelaskan dia membaca kitab sebahagiannya dan bukan keseluruhannya. Okey. Qara'tul kitab. Saya membaca buku. Maksud sebenar bukan saya membaca buku. Memang saya membaca buku, tapi saya baca dalam jumlah yang bagaimana, bilangan yang bagaimana, berapa muka surat saya baca, banyak mana yang saya baca. Kita sebutkan sebahagian daripadanya. Mungkin nisfahu, sebahagian, setengah, ataupun juz'ahu dan lain-lain. Yang perkataan yang memberikan gambaran satu juzuk atau satu bahagian daripada perkataan al-mubdal minhu. Itulah yang dimaksudkan menggantikan mubdal minhu dari segi maksud yang sebenar. Baik. Seterusnya kita pergi kepada contoh, kepada jenis yang ketiga, iaitu al-ishtimal. Badal al-ishtimal. Yakunul badalu yashtamilu alaihi al-mubdala minhu. Badal yang terkandung dalam mubdal minhu seperti sifat, kelakuan dan lain-lain. Okey, perkataan badal ini pula adalah perkataan yang
memberikan maksud yang abstrak tentang mubdal minhu, memberikan perkataan yang ada kaitan dengan perkataan yang abstrak berkaitan dengan mubdal minhu. Perkataan abstrak ini maksudnya bukan yang fizikal berkaitan dengan mubdal minhu. Misalnya kalau orang tu fizikalnya tangan, kaki, hidung, mulut, itu adalah bahagian yang fizikal. Tapi al-ijtimal adalah bahagian yang abstrak. Contohnya, apakah benda yang kita tak dapat lihat tapi kita dapat merasai pada manusia, seperti fikiran, ilmu, kecantikan, itu. Baik, kita tengok contoh. Sarrani syari'u nazafatuhu. Menggembirakan saya jalan itu, nazafatuhu, kebersihannya. Jalan tersebut telah menggembirakan saya. Bukan perkataan badal dalam ni adalah perkataan nazafatuhu, iaitu kebersihan yang terdapat pada mubdal minhu, iaitu jalan. Tetapi ia tidak boleh dibahagikan dan ia juga bukan keseluruhan jalan. Jadi nazafatuhu adalah perkataan yang abstrak yang kita gambarkan untuk jalan. Jadi apa yang mengembirakan saya di dalam ayat ini adalah kebersihan jalan tersebut. Okey. Baik, kalau kita tengok daripada dua jenis contoh kepada dua jenis badal, iaitu badal ba'du minkul dengan ba'du al-ijtimal, ada kata ganti nama, ada kata ganti nama hu. Okey, nisfahu nazafatuhu. Ada kata ganti nama huwa ataupun lain-lain yang kita boleh letak berdasarkan ayat kita. Kata ganti nama ini kembali kepada mubdal minhu, kembali kepada mubdal minhu. Nazafatuhu, kebersihannya, kebersihan apa? Kebersihan jalan. Nisfahu, separuhnya, setengahnya. Nya tu untuk siapa? Untuk buku. Baik. Tetapi di dalam badal al-mutabik tidak ada kata ganti nama, sebab dia menggambarkan keseluruhan perkara atau benda atau orang itu. Okey. Di sini ada persoalan bagaimana hendak membezakan antara tiga jenis badal. Okey, ada badal mutabik, badal ba'du, badal ijtimal. Macam mana kita nak bezakan antara ketiga-tiga jenis ini? Badal mutabik. Badal mutabik dia berkaitan dengan jawatan atau nama orang. Jawatan atau nama orang. Jawatan mula dengan jawatan, misalnya al-ustaz. Yang keduanya adalah nama orang, al-wazifah wa sahibul wazifah. Contohnya al-imam, al-khalifah, al-malik, al-hakim, al-muallim, al-mudir, al-talib, al-nabi, al-rais. Ini adalah jawatan-jawatan. Okay. Badal mutabik datang dalam bentuk jawatan diikuti dengan nama
Contohnya jawatan imam, khalifah, hakim, guru, pengetua, pelajar, nabi, ketua. Dan juga boleh juga pada mutabik ni isim isyarah campur dengan isim ma'rifah dengan alif lam, yang ada alif lam. Isim isyarah campur isim ma'rifah bi al. Contohnya hadhihi al bintu mujtahidah. Okey, dekat sini ada isim isyarah. Di sini ada isim isyarah. Isim isyarah kata tunjuk, dan selepas dia ada kata nama khas yang yang menjadi khas dengan sebab adanya alif lam. Isim ma'rifah bi al. Perkataan al-bint dalam ayat ini di'irabkan sebagai badal dan jenisnya adalah badal mutabik. Sekiranya perkataan selepas isim isyarah datang dalam bentuk nakirah atau idhafah atau kata nama khas, isim alam, maka mauqi' i'rabnya khabar. Okey, contohnya sekiranya perkataan isim syarah ini hadza datang selepas daripada hadza itu, dapat isim syarah itu perkataan yang nakirah seperti kitab, zalika kitabun. Kitabun ini nakirah. Maka ataupun idhafah, hadza raisul fasli. Raisul fasli ni pun juga ni mudhaf ilaih. Okey, selepas daripada dia, sebelum daripada dia ada isim isyarah. Dan ataupun kata nama khas isim alam. Kata isim alam ni maksudnya kata nama yang ada nama, yang diberi nama. Contohnya seseorang yang namanya Muhammad. Muhammad, hadza Muhammadun. Okey, kalau ada yang ini Muhammad, kitabun, bintun, raisul fasl, bentuk-bentuk macam ni, i'rabnya adalah khabar, bukan badal, tetapi dia adalah khabar. Hadza ini mubtada dan Muhammad adalah khabar. Dzalika mubtada, kitabun khabar. Tilka mubtada, bintun khabar. Hadza mubtada, raisul fasl khabar. Jadi khabar hukumnya marfu'. Perkataan bergaris di atas mauqi'nya i'rabnya adalah khabar, macam yang saya bagi tahu tadi. Baik, seterusnya badal ba'du min kull, la budda fi badal ba'du min kull an yattasila bihi dhamirun ya'udu 'ala al-mubdal minhu wa yutabiquhu fi an-naw' at-tadhkir aw at-ta'nits wal 'adad al-ifrad aw at-tathniyah aw al-jam'. Badal al-ba'du min kull ni mesti berhubung dengan kata ganti nama, dhamir, dhamir kata ganti nama yang kembali kepada mubdal minhu, macam yang saya bagi tahu di awal tadi. Al-mubdal mesti mengikut al-mubdal minhu. Al-mubdal mesti ikut mubdal minhu, iaitu mubdal di sini bermaksud badal lah, mengikut mubdal minhu dari segi jantina dan bilangan. Okey, jadi yang penting mesti ada kata ganti nama. Hunaka alfazun idza tasala biha dhamirun tu'rabu badal al-ba'd. Okey, di sana ada lafaz yang apabila bersambung dengan kata ganti nama di-i'rab dan dikategorikan sebagai badal ba'du min kull. Ni adalah lafaz-lafaz yang kita boleh ingat, yang menunjukkan kepada badal ba'du min kull dengan syarat mesti ada kata ganti nama selepas dia yang bersambung dengan dia. Dhamir, mu'zam maksudnya kebanyakan, aghlab kebanyakan, akthar lebih banyak, ba'du separuh,
sebahagian, juz'un satu juzuk, nisfun separuh, thuluthun 1/3, rubu'un rubu' 1/4, khumus 1/5, sudus 1/6, subu' 1/7, thumun 1/8, tusu' 1/9, usyur 1/10. Okay, semua perkataan ini boleh diguna. Qara'tul kutuba ba'daha, saya baca buku separuhnya. Separuhnya, ba'daha. Akala at-tiflu al-battikh sudusahu, budak lelaki, budak itu makan betik, tembikai, betikh tembikai 1/6 daripadanya. Adat tullab ila al-qaryah mu'zamuhum, pelajar-pelajar itu pulang ke kampung sebahagian besarnya. Jadi setiap perkataan itu, lafaz yang ini ba'duha, sudusuha, sahu, mu'zam, ada kata ganti nama dhamir yang bersambung dengannya, barulah dikatakan dia sebagai ba'du, badal ba'du min kul. Lafaz-lafaz yang merujuk kepada anggota badan seperti yadun, dhail, tangan, dhail, ekor, juga menunjukkan sebahagian part yang fizikal pada orang atau binatang ataupun haiwan ataupun tumbuhan. Amsaktul hisan dhailahu, saya memegang kuda ekornya. Jadi dhail adalah badal ba'du min kul, sebab dia sebahagian daripada kuda, ekor adalah sebahagian daripada kuda secara fizikalnya. Jaraha Ahmad rijlahu, Ahmad luka kakinya. Rijlahu adalah badal, rijlahu adalah badal, rijlun adalah badal di sini bersambung dengan kata ganti nama. Dia adalah sebahagian daripada tubuh badan manusia. Qabbaltu ummi ra'saha, saya mencium emak saya kepalanya. Saya mencium emak saya di bahagian mana? Di kepalanya, secara fizikal, kepala. Itu sekiranya lafaz itu secara fizikal adalah bahagian-bahagian daripada orang, binatang, haiwan ataupun tumbuhan ataupun sesuatu benda yang secara fizikal, maka dia adalah badal ba'du min kul, atau kita boleh katakan dia tu konkret. Baik, seterusnya badal istimal la budda an yatasila bihi dhamirun ya'udu 'ala al-mubdal minhu wa yutabiquhu fi an-naw' wal 'adad. Badal istimal mesti berhubung dengan dhamir, kata ganti nama yang kembali kepada mubdal minhu. Juga macam yang saya kata tadi, badal ba'du minhu dengan badal istimal mesti ada kata ganti nama yang kembali kepada mubdal minhu. Al-mubdal, iaitu perkataan yang jadi badal tu, mesti mengikut al-mubdal minhu dari segi jantina dan bilangan. Sama saja dengan ba'du min kul, jantina dan bilangan adalah mesti wajib ikut. Antara contoh perkataan yang digunakan untuk merujuk kepada badal istimal ialah jamal, kecantikan, akhlaq, ilmun, abqariyah, zaka, hilmun, raihah, syaja'ah, ibtisam. Ini antara perkataan-perkataan yang famous lah, yang dalam contoh-contoh, dan secara automatik kita tahu itu adalah badal istimal, dengan syarat dia mesti bersambung dengan kata ganti nama, dhamir. Antara contoh kata kerja yang dikaitkan dengan badal istimal, kita boleh kenal juga ini adalah fa'il. Fa'il
Antara fi'il yang digunakan untuk membuat ayat yang ada kaitan dengan badal ihtimal, surra bermaksud menggembirakan, a'jaba mengkagumkan, taba baik, bagus, yuhibbu suka, sayang, bahara mengkagumkan, iqtada mengikut. Surrani at-tiflu hilmuhu, menggembirakan saya budak itu, hilmuhu kelembutannya. A'jabani al-munshid sautahu, saya kagum dengan munshid itu, penyanyi itu, sautuhu suaranya. Uhibbul ulama, saya sayangkan ulama, abqariyatahum kebijaksanaan mereka. Taba Ahmad qalbuhu, baik, bagus Ahmad, qalbuhu hatinya. Baharanil ustaz tawadhu'uhu, mengkagumkan saya ustaz itu, tawadhu'uhu tawadhu' rendah diri. Iqtadaitu bi sayyidina Umar syaja'atuhu, keberaniannya. Saya mengikut Sayyidina Umar, syaja'atuhu dari segi keberaniannya. Jadi perkataan hilmuhu, sautuhu, abqariyatuhum, qalbuhu, tawadhu'uhu, syaja'atuhu, ini semua adalah syaja'atihi, adalah badal al-ihtimal. Okey, jadi i'rabnya adalah mengikut perkataan mubdal minhu lah. Okey. Okey, mari kita tengok cara i'rab dia pula. Contoh i'rab. Dhahaba al-ustadhu Ahmad. Al-ustadh adalah mubdal minhu, al-badal adalah Ahmad. Okey, jadi i'rabnya badal marfu' bid-dhammah. Sebab apa dia marfu'? Sebab dia ikut ustaz. Sebab ustaz tu adalah al-ustaz di sini adalah fa'il, kerana ini adalah jumlah fi'liyah. Subjeknya dipanggil fa'il. Okey, dan Ahmad di sini pula adalah badal. Fa'il marfu' bid-dhammah. Ahmad ni i'rab dia badal marfu' bid-dhammah. Qara'tul kitaba nisfahu. Al-kitab adalah mubdal minhu, nisfa adalah badal. Jadi badal di sini di i'rab badal mansub bil dhammah. Kenapa dia mansub? Sebab dia ikut al-kitab. Al-kitab ni dia jadi mansub juga. Sebab apa? Kita baca, saya membaca buku. Jadi al-kitab di sini menjadi objek dalam ayat ini, dan jadi dia adalah maf'ulun bih. Al-kitab di sini maf'ulun bih. Maf'ulun bih hukumnya mansub, dan baris dia adalah fathah, alamat dia adalah fathah. Sebab itu nisfa barisnya, hukumnya dan barisnya juga mengikut mubdal minhu. Al-kitaba nisfahu. Baik, seterusnya sarrani asy-syari'u nazafatuhu. Asy-syari' mubdal minhu, nazafatu badal. Badal di sini badal marfu' bid-dhammah. Macam mana kita boleh tahu badal itu marfu'? Kita tengok kepada perkataan yang sebelumnya, iaitu syari' yang menjadi mubdal minhu. Syari' di sini menjadi fa'il. Menggembirakan saya jalan itu. Maksudnya jalan itu menggembirakan saya. Okay. Di sini syari' adalah fa'il. Jadi fa'il hukumnya marfu', dan alamat
dia tandanya adalah dhammah, baris atas. Fa'il marfu' bidhammah. Baik, seterusnya nazafatu ikut syari' badal, dia tetap badal dan dia adalah marfu' dan barisnya adalah dhammah. Berikut saya tunjukkan beberapa latihan yang boleh dibuat. Okey. Kita tengok sepintas lalu. Baik, sekiranya anda ada masalah, kemusykilan tentang tajuk tersebut, tajuk yang dipelajari ini, maka bolehlah letak dia di bahagian komen, dan jangan lupa untuk like, subscribe dan share kepada rakan-rakan anda supaya dapat menyebarkan lagi ilmu ini, insya-Allah, dengan sebaiknya, insya-Allah, walaupun tak seberapa. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.